Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iqman Najah binti Hamidin, DPH 202024627 ingin membentangkan pengenalan dari tajuk yang kumpulan saya pilih, iaitu hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Maksud bulu binatang ialah gentian atau rambut yang terdapat pada tubuh haiwan. Umat Islam pada masa kini sangat terdedah kepada pelbagai jenis ramuan dan makanan proses disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi. Definisi bahan tambahan makanan pula ialah tambahan makanan yang selamat digunakan untuk menambah ke dalam makanan dalam kuantiti yang kecil supaya dapat mengubah kualiti dari segi tekstur, bau, rasa, bentuk dan ketahanan produk. Ia juga berfungsi sebagai fungsi teknologi dalam pembuatan, pemprosesan, penyediaan, rawatan, pengkhususan, pengangkutan atau penyimpanan makanan. Ia termasuk bahan pewarna, penambah rasa dan bahan pengawet yang lain, tetapi tidak termasuk dengan suplemen tambahan. Sebagai contoh, terdapat beberapa jenis bahan makanan yang mungkin mengandungi gelatin yang diperbuat daripada daging khinzir, lemak khinzir, plasma darah, alkohol dan seumpama dengannya. Ramuan dan bahan tambah makanan daripada sumber haiwan tidak dibenarkan dalam Islam sekiranya haiwan tersebut adalah haiwan yang tidak halal atau haiwan yang halal tetapi tidak disembelih mengikut hukum dan syarak. Contoh bahan tambahan makanan halal yang didapati di dalam makanan yang bersumberkan daripada haiwan ialah L-cysteine yang berasal daripada bulu haiwan. Sumber lain juga boleh didapati melalui pemprosesan kimia dan tumbuh-tumbuhan. L-cysteine ditambah ke dalam produk bakery seperti roti, kek dan biskut untuk meningkatkan kualiti dan jangka hayat produk. Hukum dari Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-90 membincangkan hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan telah memutuskan bahawa vitamin D3 yang terhasil daripada bulu binatang yang halal dimakan adalah harus sama ada ia diambil semasa hidup atau selepas disembelih mengikut hukum syarak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah bijak dalam memilih sesuatu produk dengan memeriksa logo halal Malaysia ataupun logo halal yang disahkan oleh JAKIM. Dan kita juga mestilah memeriksa kandungan yang ada di dalam produk supaya tiada rasa syubhah iaitu was-was. Jika kita merasakan sesuatu produk itu halal atau haram, maka kita haruslah mewajibkan diri kita untuk meninggalkan perkara tersebut untuk keselamatan diri kita sendiri dan akidah kita juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriani binti Muhammad, DPH 202025434 daripada DPH 1D. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penggunaan bulu binatang sebagai ramuan makanan. Pada dasarnya, Islam memberikan panduan yang jelas kepada umatnya tentang cara memilih sesuatu makanan yang mana ini sesuai untuk meneruskan kemandirian hidup.
Dalam konteks penggunaan bulu binatang sebagai ramuan makanan juga, bulu binatang mempunyai beberapa kategori mengikut syarat dan tuntutan agama Islam yang sama ada ianya halal ataupun haram digunakan dalam pemprosesan makanan. Selain itu, proses penyamakan juga sering disebut apabila ianya berkait dengan bulu ataupun kulit binatang. Mengikut beberapa pendapat Asy'ah, selepas proses penyamakan kulit binatang, ianya tidak diwajibkan agar dibasuh dengan air semula. Malah, ianya sunat jika air tersebut disertakan semasa proses penyamakan. Namun begitu, terdapat beberapa haiwan yang masih tidak dianggap halal kerana status kehalalannya adalah haram. Antara contoh haiwan yang memang haram dimakan adalah seperti anjing dan juga babi. Di studi itu, tidak semua bahagian haiwan boleh dimakan oleh manusia. Sebaliknya, masih terdapat kira-kira 50% sisa sembelihan selain daripada daging yang terdiri dalam bentuk kulit, bulu binatang, darah, lemak dan seumpamanya. Keadaan ini telah menyebabkan industri mencari pelbagai inisiatif dalam menguruskan lambakan bahan-bahan sisa tersebut. Inovasi dan kemajuan penyelidikan yang dicapai dalam bidang sains dan teknologi tidak lagi menumpukan kepada daging sahaja, malah hampir kesemua bahan-bahan sampingan yang didapati daripada rumah-rumah penyembelihan akan diproses secara kimia untuk menghasilkan produk yang baru. Produk yang diproses secara kimia tadi akan dipastikan boleh memberi manfaat kepada manusia serta boleh memberi manfaat kepada akal dan akhlak seseorang manusia. Natijanya, pada masa kini, bahan-bahan yang berasaskan haiwan telah pun digunakan secara meluas. Ianya merentasi pelbagai jenis industri, termasuklah pemprosesan makanan, peralatan, kosmetik dan pelbagai lagi. Menurut beberapa fatwa juga daripada Hal Ehwal Agama Islam yang ke-90, mereka telah membincangkan hukum penggunaan bulu binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan dan memutuskan bahawa penggunaan vitamin D3 yang terhasil daripada bulu binatang yang halal dimakan adalah harus, sama ada bulu tersebut diambil semasa hidup ataupun semasa ianya selepas disembelih, mengikut hukum syarak lah. Setengah bahan daripada sumber haiwan juga telah diproses secara kimia dalam menghasilkan produk yang baru dan berbeza-beza. Daripada bentuk yang haram, ianya boleh dihasilkan menjadi halal. Okey. Proses perubahan sebegini diistilahkan oleh pelbagai ulama. Ianya akan menjadi sebagai istihalah. Sebenarnya banyak lagi tentang penggunaan bulu binatang dalam ramuan makanan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Hazwani binti Nurlizam, nombor metrik 202024595 daripada kelas IPS 1A semester 1. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sedikit tentang JAKIM. JAKIM dalam erti kata lainnya ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sebagaimana yang diketahui umum, JAKIM memainkan peranan yang sangat penting sebagai tempat rujukan bagi umat Islam di seluruh Malaysia. Oleh itu, telah saya senaraikan fungsi-fungsi JAKIM. JAKIM melaksanakan 3 fungsi utama. Yang fungsi pertama, penggembalan dan penyeragaman undang-undang syarak. Fungsi kedua, penyelarasan pentadbiran Islam. Fungsi yang ketiga, penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam. Ia juga bertindak sebagai pengumpul, penyebar dan sebagai pusat rujukan maklumat mengenai hal ehwal Islam serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan ummah melalui kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Seterusnya ialah definisi makanan. Menurut istilah bahasa Arab, makanan diistilahkan sebagai at-iman, iaitu jamak kepada to'am yang bermaksud merasai sesuatu sama ada panis, pahit, masam, masin dan sebagainya.
Menurut Nancy J. Peckbaugh dan Charlotte M. Pullman, makanan adalah apa-apa bahan sama ada dalam keadaan berpejal maupun cecair yang diambil, dicerna, diserap serta dapat digunakan bagi membina dan mengekalkan tisu badan, mengawal atau proses badan serta membekalkan tenaga. Selain itu, definisi makanan halal dan thayyibah, makanan yang tidak terkandung najis di dalamnya serta semasa penyediaannya makanan tersebut tidak bersentuhan, diproses dan disimpan berdekatan dengan najis serta di dalam keadaan yang suci dan bersih mengikut hukum syarak. Seterusnya ialah definisi makanan haram. Menurut Kamus Dewan, haram bermaksud ditegah atau tidak dibenarkan oleh agama Islam, iaitu tidak halal. Jadi, makanan haram bermaksud makanan yang ditegah dan tidak dibenarkan untuk makan kerana terdapat asbab-asbab yang tertentu yang dilarang oleh agama Islam. Seterusnya adalah pandangan ulama terhadap penentuan makanan halal. Ulama banyak membincangkan isu pemakanan berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga yang menyebut tentang binatang-binatang yang diharamkan secara terperinci dengan menetapkan 10 jenis binatang yang haram. Berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah tersebut, terdapat 10 jenis makanan yang haram dimakan oleh umat Islam. Antaranya ialah yang pertama, Al-Mayyitah, iaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada usaha suatu manusia yang memang sengaja disembelih atau diburu. Yang kedua iaitu Al-Dam, iaitu darah yang mengalir. Menurut Ibnu Abbas, Al-Dam bermaksud darah yang mengalir. Yang ketiga ialah Khinzir, iaitu daging babi. Daging babi telah diharamkan kerana makanan babi itu yang kotor-kotor dan najis. Firman Allah dalam surah Al-A'raf, iaitu dan Allah mengharamkan ke atas mereka yang kotor-kotor. Ayatnya 156. Yang keempat ialah binatang yang disembelih bukan kerana Allah, iaitu binatang yang disembelih dengan menyebut selain daripada nama Allah. Misalnya nama berhala seperti La'ata dan Uzza. Ini bermakna suatu takarub, iaitu mereka mendekatkan diri selain daripada Allah dengan menyembah selain daripada asma Allah yang maha besar. Yang kelima pula ialah Al-Munkanikah, iaitu binatang yang mati kerana dicekik baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati. Yang keenam pula Al-Mawquzah, iaitu binatang yang mati kerana dipukul dengan tongkat dan sebagainya. Seterusnya Al-Mutaraddiyah, iaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Seperti ini ialah binatang yang jatuh dalam perigi. Kenapa ialah An-Natihah, iaitu binatang yang ditanduk oleh binatang lain sehingga mati. Yang kesembilan Ma'akalas Sabu, iaitu binatang yang diterkam oleh binatang buas dan dimakan sebahagian dagingnya sehingga mati. Yang terakhir sekali ialah binatang yang disembelih untuk berhala, iaitu Mazubiha ala-Nusub. Nusub sama dengan mansub, artinya yang ditegakkan. Maksudnya iaitu berhala atau batu yang ditegakkan sebagai satu tanda penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Azhari, DPH 2020250116 dari kelas DP1B ingin membentangkan berkaitan pembahagian bulu binatang dan kulit binatang serta sumber bahan makanan dan minuman untuk manusia. Bulu dari binatang yang halal dimakan terbagi kepada 3. Yang pertama ialah bulu dari binatang yang halal dimakan seperti lembu, unta, kerbau dan sebagainya. Yang diambil semasa ia hidup adalah suci dan boleh dimanfaatkan. Bulu dari binatang yang halal dimakan yang diambil setelah mati kerana sembelih mengikut hukum syarak adalah suci dan boleh dimanfaatkan. Bulu dari binatang yang halal dimakan yang diambil setelah mati tanpa sembelihan yang menepati hukum syarak adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Pergi kepada bulu dari binatang yang haram dimakan pula. Bulu dari binatang yang haram dimakan seperti monyet,
singa dan sebagainya adalah tidak suci walaupun ia disamak, sama ada ia disembelih mengikut hukum syarak atau tidak. Seterusnya, bulu dari binatang dari kategori najis mughalazah. Bulu dari binatang dari kategori najis mughalazah adalah tidak suci walaupun ia disamak dan tidak boleh dimanfaatkan. Seterusnya, pergi kepada tajuk pembahagian kulit binatang. Yang pertama, kulit dari binatang yang halal dimakan seperti unta, lembu, kerbau, kambing dan sebagainya yang diambil semasa hidup adalah bangkai. Selain itu, kulit binatang yang halal dimakan seperti lembu, kerbau, unta, kambing dan sebagainya yang mati bukan melalui sembelihan mengikut hukum syarak adalah bangkai. Namun, kulit ini boleh disucikan dan boleh dimanfaatkan dengan melakukan samak ke atasnya. Akhir sekali, kulit binatang yang halal dimakan dan diambil setelah mati kerana disembelih mengikut hukum syarak adalah suci dan boleh dimanfaatkan tanpa perlu menyamaknya. Yang kedua, kulit dari binatang yang haram dimakan. Kulit dari binatang yang haram dimakan seperti monyet, singa, buaya dan sebagainya adalah bangkai. Sama ada ia diambil semasa ia hidup atau setelah mati. Sama ada dia disembelih mengikut hukum syarak atau tidak. Namun, kulit binatang yang tidak halal dimakan boleh disucikan dan boleh dimanfaatkan setelah disamak, kecuali kulit babi, anjing dan dari keturunan dari keduanya. Dan yang ketiga ialah kulit dari binatang dalam kategori najis mughalazah. Kulit dari binatang dalam kategori najis mughalazah iaitu anjing, babi dan keturunan dari keduanya adalah najis walaupun ia disamak dan tidak boleh dimanfaatkan. Seterusnya, sumber bahan makanan dan minuman. Sumber utama bahan makanan dan minuman untuk manusia adalah daripada haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan semula jadi, bahan kimia, mikroorganisma dan mana ada di antaranya yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Sumber bahan makanan dan minuman dari segi haiwan terbagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, haiwan air. Haiwan dalam kategori ini adalah haiwan yang hanya boleh hidup di dalam air. Ianya halal dan boleh dimakan, kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia. Yang kedua, haiwan darat. Haiwan darat ialah haiwan yang boleh hidup di darat sahaja. Tidak semua haiwan darat adalah halal. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sebahagian binatang yang jelas tentang kehalalannya seperti unta, lembu, kambing dan sebagainya. Dan yang ketiga, haiwan amfibia. Haiwan amfibia adalah haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air atau haiwan yang boleh hidup di dua alam seperti katak. Ini kerana terdapat larangan berdasarkan hadis Nabi SAW yang melarang membunuhnya. Dari segi tumbuh-tumbuhan pula, semua jenis tumbuh-tumbuhan adalah halal dimakan kecuali yang berbisa, beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA yang bersumberkan bahan yang haram. Seterusnya, dari segi minuman, semua minuman adalah halal diminum kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia dan bercampur dengan benda-benda najis. Di samping itu juga, semua bahan kimia adalah halal kecuali yang bercampur dengan najis, beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia. Di samping itu juga, semua bahan kimia adalah halal kecuali yang bercampur dengan najis, beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia. Akhir sekali, dari segi bahan tambah iaitu food additive seperti pengemulsi, penstabil dan seumpamanya adalah halal kecuali yang dihasilkan dari sumber haiwan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan oleh hukum syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizanina binti Muhammad, DPH 2020-25018,
dari kelas DP1A ingin membentangkan tentang maksud, cara-cara dan bahan-bahan menyamak kulit binatang. Saya juga ingin membentangkan tentang jenis najis dan hukum menggunakan dan mengambil kulit binatang yang halal dimakan sebagai ramuan makanan. Maksud samak kulit binatang menurut mazhab-mazhab di seluruh dunia. Maksud samak ialah membersihkan kulit dengan membuang darah, daging dan lendiran yang boleh merosakkan kulit dengan menggunakan bahan-bahan penanggal atau penghakis. Untuk melakukan samakan tidak disyaratkan orang Islam. Semua jenis kulit binatang menjadi suci dengan disamak sama ada kulit dari binatang yang halal dimakan, iaitu seperti lembu, kambing dan kerbau, atau kulit dari haiwan yang haram dimakan seperti harimau, buaya, ular dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, jika kulit telah disamak, menjadi sucilah ia. Oleh itu, hukum menggunakan kulit yang disamak oleh orang bukan Islam adalah harus, kerana mengikut kaedah samak yang diperkisah oleh syarak. Kecuali kulit anjing dan babi, di mana ia terdapat khilaf di kalangan ulama. Menurut mazhab Syafi'i, semua jenis kulit menjadi suci dengan samakan kecuali kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi tidak akan menjadi suci walaupun disamak, kerana kedua-duanya adalah haiwan najis ketika hidup dan selepas mati. Menurut mazhab Syafi'i juga, tidak harus orang Islam menggunakan kulit anjing dan babi walaupun setelah disamak. Manakala menurut mazhab Hanafi pula, semua jenis kulit menjadi suci dengan disamak kecuali satu jenis kulit saja, iaitu kulit anjing. Adapun kulit babi, ia menjadi suci setelah disamak. Walaupun begitu, mazhab yang paling terbuka dalam masalah kulit ini adalah mazhab Daud Az-Zahiri, iaitu semua jenis kulit menjadi suci dengan disamak, termasuklah kulit anjing dan babi. Seterusnya, cara-cara dan bahan-bahan untuk menyamak kulit binatang. Yang pertama, bahan yang digunakan hendaklah kesat di lidah. Contoh bahan-bahan tersebut adalah daun akasia, manja kani, kulit delima, tawas dan seumpamanya. Tidak semestinya bahan yang digunakan itu adalah terdiri daripada bahan yang suci. Malahan, tidak menjadi halangan menurut hukum syarak jika bahan yang digunakan untuk menyamak itu terdiri daripada bahan yang najis seperti tahi burung merpati. Ianya tidak sah menyamak dengan hanya menjemur kulit binatang di bawah cahaya matahari, melumurkannya dengan tanah, membekukan dan mengasingkannya. Semua kotoran dan najis yang terlekat pada kulit mestilah dihilangkan. Sesuatu yang ada pada kulit bangkai seperti bulu tidak akan menjadi suci sekalipun disamak. Oleh itu, bulu hendaklah dibuangkan daripada kulit tersebut, dan kulit yang telah disamak perlu dibasuhkan dengan air mutlak untuk menghilangkan najis. Seterusnya, pergi ke bahagian najis pula. Haiwan atau benda yang dikategorikan sebagai najis atau terkena najis, iaitu mutanajis, terbahagi kepada 6. Yang pertama, haiwan atau benda yang dilarang oleh Islam memakannya seperti anjing dan babi dan terbitan dari keduanya darah, bangkai dan arak. Yang kedua ialah sebarang cecair atau objek yang keluar dari rongga manusia seperti air kencing, uri, tahi, darah, muntah dan nanah. Manakala susu, sperma dan ovum manusia adalah tidak najis. Selain itu, sebarang cecair atau objek yang keluar daripada rongga haiwan seperti air kencing, uri, tahi, nanah dan muntah. Manakala susu, sperma dan ovum haiwan pula adalah tidak najis, kecuali sperma dan ovum anjing dan babi adalah najis. Seterusnya, bangkai haiwan dan haiwan halal yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Di samping itu, bahan halal yang dicemari oleh bahan yang tidak halal juga termasuk dalam kategori mutanajis. Dan akhir sekali, bahan halal yang bersentuhan dengan bahan yang tidak halal. Terdapat juga 3 jenis najis, iaitu najis muhalazah, mutawasitah dan muhaffafah. Najis muhalazah ialah najis berat, iaitu anjing dan babi.
termasuk sebarang cecair atau objek yang keluar dari rongga anjing atau babi, terbitan daripadanya dan keturunannya. Yang kedua pula ialah najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah najis pertengahan yang tidak termasuk dalam kategori najis berat atau ringan seperti muntah, nanah, darah, cecair dan objek yang keluar daripada rongga dan sebagainya. Dan yang seterusnya ialah najis muhaffafah. Najis muhaffafah ialah najis ringan. Najis yang berada dalam kategori ini ialah kencing bayi lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak mengambil apa-apa makanan selain susu ibunya sahaja. Seterusnya, pergi pula kepada hukum mengambil dan menggunakan bulu binatang yang halal sebagai ramuan makanan. Sebahagian ulama berkata, harus untuk kita menggunakannya sebagai berpegang dengan hukum asal bagi segala benda di atas muka bumi ini, iaitu suci dan harus. Sebahagian ulama yang lain pula berkata, tidak harus digunakan selagi kita tidak pasti ia dari binatang yang halal atau binatang yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdamia Fakira binti Yuzaili DPH 2020-25192 akan membuat kesimpulan berkaitan dengan tajuk yang telah kami lakukan. Islam mempunyai garis panduan dan peraturan dalam aspek kehidupan, termasuklah perkara yang berkaitan pemakanan secara halal dan haram. Semua garis panduan itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta telah diperincikan lagi mengikut pandangan-pandangan ulama'. Sebagai contoh, terdapat sebagian ulama' bersepakat bahawa kulit binatang yang halal dimakan serta disembelih secara syarak boleh digunakan setelah disamak. Akan tetapi, kulit binatang daripada babi dan anjing adalah haram digunakan walaupun ia telah disamak. Ini kerana binatang tersebut adalah najis. Oleh itu, terdapat banyak panduan yang boleh kita rujuki untuk memastikan sama ada kulit itu boleh digunakan ataupun tidak. Selain daripada kulit binatang, bulu juga merupakan antara ramuan yang digunakan di dalam makanan. Hukum penggunaan bulu binatang di dalam makanan ini mengikut Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan adalah harus, sama ada ia diambil sewaktu masih hidup ataupun setelah disembelih mengikut syarak. Sebagai contoh, penggunaan vitamin D3 terhasil daripada bulu binatang adalah halal. Namun, bulu binatang yang terdapat daripada anjing dan babi adalah haram kerana ia adalah najis. Justru itu, bulu yang didapati terkena najis ataupun datang daripada binatang babi dan anjing adalah haram untuk kita gunakan. Namun begitu, masih ramai lagi umat Islam yang memandang rendah mengenai asas halal dan haram dalam pemakanan. Ini disebabkan kerana kurangnya pengetahuan dan didikan agama dalam diri mereka. Disebabkan itu, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi dengan ilmu pengetahuan agama yang banyak agar mereka tidak silap dalam membuat pemilihan makanan yang boleh memudaratkan kesihatan diri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman bahawa, wahai orang yang beriman, makanlah dari kamu benda-benda yang baik yang telah kami berikan dan bersyukurlah kepada Allah sekiranya betul kamu hanya beribadah kepadanya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah bijak dalam membuat pemilihan makanan agar dapat menjamin kesihatan diri kita. Namun, sekiranya terdapat keraguan dalam pemilihan makanan tersebut yang boleh menimbulkan syubhah, kita hendaklah ataupun kita digalakkan meninggalkannya agar makanan tersebut tidak memberi kesan sampingan kepada diri kita. Sekian, terima kasih.